Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baiklah, Assalamualaikum. Saya Muhammad Ma'arif bin Alizar daripada kelas DPSU 5J. Pada hari ini saya bersama rakan-rakan ingin membentangkan tentang fiqh kepenggunaan. So, apa itu fiqh kepenggunaan? Fiqh kepenggunaan ini adalah satu disiplin ilmu yang membincangkan tentang komponen pengguna, pengusaha serta barangan gunaan dari perspektif hukum Islam. Jadi, terdapat tiga elemen yang penting dalam tiga elemen asas dalam fiqh kepenggunaan ini, iaitu pengusaha, produk dan juga pengguna. So, kalau untuk selain daripada itu, fiqh kepenggunaan juga boleh difahami dengan sebagai aktiviti kepenggunaan yang selari dengan Islam. Selari dengan ketetapan dan syariat Islam. Fiqh kepenggunaan juga merangkumi semua aspek kepenggunaan dan perlu ditimbang dengan prinsip halal dan haram. Jadi, sebuah pembentangan baik pasti memiliki dalil, hujah serta contoh. Dan justru itu saya menjemput rakan saya, Zafri, untuk membentangkan berkenaan dalil yang disepakati terlebih dahulu berkenaan fiqh kepenggunaan. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih saudara Aslam. Jadi untuk tajuk yang seterusnya ini adalah berkaitan dengan Al-Quran. Okey, pengertian Al-Quran dari segi bahasa ni adalah bacaan. Dari segi istilah dia pula adalah Al-Quran ialah kalamullah yang mengandungi mukjizat. Ianya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Ia ditulis dalam mashaf, dipindahkan kepada kita secara mutawatir dan menjadi ibadat dengan membacanya. Itu adalah pengertian untuk Al-Quran. Okey, saya mengambil dua dalil yang berkaitan dengan Al-Quran ni tentang fiqh kepenggunaan. Okey, dalil yang pertama adalah daripada surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor, atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah. Kemudian, sesiapa yang terpaksa, iaitu memakannya kerana darurat, sedang ia tidak menginginnya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, untuk huraian dalil surah Al-An'am ayat 145 ni, ia menjelaskan bahawa saya mengambil potongan untuk ayat ni. Okey, kita mula daripada Qul la ajidu fima uhiya ilai. Katakanlah, tiadalah aku dapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Okey, ayat ni memberitahu kepada kita bahawa hanya ada beberapa perkara sahaja yang diharamkan untuk kita dalam pengharaman binatang ternak. Dan yang selain dari itu, semuanya dibenarkan. Ayat ni hendaklah diselarikan dengan hadis Nabi juga. Kerana kalau salah faham, nanti ada yang sangka hanya yang disebut dalam ayat ni sahaja yang haram. Kita kena baca ayat ni dengan konteks surah ini.
Ayat ni dikeluarkan selepas disebut tentang bangsa Arab yang mengharamkan memakan binatang ternak yang tertentu. Oleh itu, ayat ini berkenaan dengan binatang ternak. Akan disebutkan nanti pengharaman yang berkenaan tentang binatang ternak. Jadi, konteks ayat ni adalah tentang binatang ternak. Okey, oleh kerana itu, jangan kita kata yang disebut dalam ayat ni sahaja yang diharamkan. Ada lagi hadis Nabi yang mengharamkan memakan benda-benda lain. Sebagai contoh, ada hadis Nabi yang mengharamkan memakan binatang yang ada taring. Maka, kita kena ambil kira hadis ni. Itulah sebabnya Quran perlu dibaca dengan hadis. Kerana Quran menyebut hukum dengan umum sahaja. Penjelasan yang diberikan dalam hadis Nabi sebagai contoh, Quran menyebut arahan untuk kita solat. Tapi, bagaimana melakukan ibadat solat tu? Perlu kita rujuk kepada hadis. Okey, untuk kalimah uhiya bermaksud yang diwahyukan kepadaku, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kita kena ingat bahawa yang diwahyukan kepada Nabi bukan sahaja Quran. Hadis yang sampai kepada kita dalam bentuk hukum juga adalah wahyu dari Allah juga. Tapi disampaikan dalam lafaz Nabi. Ini penting untuk kita tahu dalam konteks ni kerana ada pengharaman yang ada disebut dalam Quran dan ada juga yang diharamkan daripada hadis Nabi. Bukanlah Nabi bercakap dari dirinya sendiri, tapi Allah juga memberitahu kepada Nabi. Ramai yang menolak hadis kerana mereka tidak faham. Itu potongan ayat untuk Qul la ajidu fima uhiya ilai. Okey, untuk muharraman ala ta'im yat'amuh, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Memakan dalam ayat ini termasuk minum sekali. Kerana kalau dari binatang ternak itu bermaksud ada juga susu dari binatang-binatang tu. Ayat ini juga mengajar kita untuk yang hukum asal makanan adalah halal kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau ada makanan yang ditanya kepada kita sama ada boleh makan atau tidak, maka kita periksa dulu sama ada pengharaman ataupun tidak. Kalau tidak ada pengharaman, maka ianya boleh dimakan. Selagi ianya baik, tidak memudaratkan kesihatan, tiada larangan, maka ia boleh dimakan. Okey, untuk illa an yakuna maitah, kecuali kalau makanan itu bangkai. Iaitu binatang yang mati sendiri, seperti macam kena langgar, mati kerana sakit ataupun sebagainya. Atau yang kita terjumpa di tengah jalan yang dah mati. Tu haram untuk kita makan dan kita patut tak lalu untuk makannya. Okey, untuk audaman masfuha atau darah yang mengalir. Hanya darah yang mengalir sahaja yang kita haram untuk kita makan. Tapi darah yang melekat dekat daging tak adalah haram. Itulah darah yang melekat dengan daging. Kadang-kadang kalau kita makan ayam, contohnya kita perasan ada darah dekat ayam tu tak jadi masalah untuk kita makan. Tapi kalau ada darah yang mengalir dekat daging tersebut, pada ayam tersebut, kita haram untuk kita makan. Okey, untuk aulahma khinzir atau daging babi. Okey, jadi dalam ayat ni menjelaskan, mengatakan yang kita tidak boleh makan daging babi seperti yang semua kita sudah tahu. Tetapi tidaklah dalam ayat ni untuk mengharamkan kita. Daging babi ni memang haram untuk kita makan. Tu je, senang nak cakap. Okey. Untuk fa'innahu rijisun, kerana sesungguhnya semua itu kotor. Kalimah rijisun bermaksud kotor dari segi intelek dan syariat. Akal yang sihat pun akan menolaknya. 3 perkara yang disebut sebelum ini adalah kotor, iaitu bangkai, darah yang mengalir dan juga daging babi. Sebagai contoh, kalau pun kita tengok bangkai pun kita sudah geli, tak suka. Takkan kita sanggup nak makan bangkai kan? Jadi ini juga memberitahu kepada kita bahawa benda-benda kotor tidak boleh dimakan. Benda-benda kotor kita tak boleh makan. Okey, untuk aufisqan atau berdosa. Kalau kita makan, maka berdosalah kita. Perbuatan yang fasik kerana Allah telah mengharamkannya. Uhilla li ghairillahi bih, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Satu lagi binatang yang haram dimakan adalah binatang yang ternak yang semasa disembelih adalah nama selain Allah yang disebut.
atau jika tidak disebut nama apa-apa pun, iaitu disembelih begitu sahaja. Itu tak boleh untuk kita makan. Tapi kita tidaklah disuruh untuk periksa sama ada dibaca atau tidak nama Allah. Tapi kalau kita tahu yang memang disebut nama selain Allah atau tidak dibacakan nama Allah, kita tak boleh makan daging tu. Kalau yang menyembelihnya itu adalah orang Islam atau ahli kitab, kita sudah boleh makan tanpa periksa lagi. Famanil turra, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa. Okey, kadang-kadang mungkin kita terpaksa makan benda-benda yang haram kan, macam babi tu kan. Dia terpaksa sebab kita dalam darurat. Tu tak apa. Okey, tu ghairu baghin, sedang dia tidak menginginkannya. Ada dua syarat yang perlu dipenuhi kalau seseorang itu terpaksa memakan makanan yang haram dalam keadaan terdesak. Mulanya ianya mestilah dalam keadaan terdesak dan terpaksa. Kalau tak makan kita boleh mati. Kita makan sekadar hanya untuk alas perut saja. Jangan makan sampai kenyang. Tu dah dikira berdosa. Wala adin, dan tidak pula melampaui batas. Perkataan adin dari ain dal waw yang bermaksud melampau, iaitu makan dengan banyak sekali. Kita jangan makan banyak sangat. Tu je. Fa innahu rabbaka ghafurur rahim. Allah mengampuni mereka yang terpaksa memakan makanan yang haram. Ini adalah kerana Allah sayang kepada hamba-hambanya. Allah tidak mahu hambanya dalam kesusahan. Okey, ini untuk dalil yang pertama daripada surah Al-An'am ayat 145. Okey, kita pergi kepada dalil yang kedua, iaitu daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana lain dari Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala. Dan diharamkan juga kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa daripada memesongkan kamu dari agama kamu setelah mereka melihat perkembangan Islam dan umatnya. Sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka. Sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar kepadaku, iaitu Allah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan memakan benda-benda yang diharamkan sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka bolehlah ia memakannya, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, untuk potongan ayat surah Al-Maidah ayat 3, iaitu hurimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kamu makan bangkai.
Okey. Dalam Islam, makan bangkai juga adalah haram. Jadi, janganlah kita memakan bangkai. Waddamu, darah. Darah juga haram untuk kita makan. Dalam ayat yang lain juga disebut sebagai tambahan maklumat, darah yang haram itu adalah darah yang mengalir. Jadi kalau ada sikit-sikit darah melekat pada daging tu tak mengapalah, boleh dimakan. Daging babi, daging babi, walahmul khinzir, dan daging babi. Daging babi memang kita tak boleh makan dan haram untuk makan. Melainkan kita kalau darurat boleh dimakan. Wama uhilla li ghairillahi bih, yang disembelih atas nama selain Allah. Daging yang disembelih bukan kerana Allah, tak disebut nama Allah, kita tak boleh untuk memakannya. Haram untuk kita makannya. Wal munkhaniqah, yang tercekik. Okey, binatang yang mati tercekik juga haram untuk kita makan. Macam mati terlanggar ataupun sebagainya. Wal mauquzah, yang terpukul, iaitu binatang yang dipukul sampai mati, iaitu dipukul dengan benda berat ataupun yang benda yang tidak tajam. Orang Arab jahiliah biasa memukul sahaja binatang ternakan mereka sampai mati untuk dimakan. Binatang yang dipukul ni kita tak boleh makan juga. Yang jatuh, wal mutaraddiyah, ada binatang yang naik tempat tinggi dan kemudian terjatuh dari tempat tinggi itu dan mati. Maka yang ni pun tak boleh kita makan juga. Dan yang ditanduk, ada binatang yang berkelahi sama sendiri dan binatang lain ditanduk sampai mati. Ini pun sama juga, tak boleh untuk kita makan. Dan ditekan binatang buas, ni pun sama juga, tak boleh juga. Illa mazzakaitum, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Kecuali kalau kita sempat sembelih sebelum binatang itu mati, sama ada binatang itu telah tercekik, dipukul ataupun ditanduk sebelum mati, tu tak apa, boleh dimakan. Dan yang disembelih untuk berhala, ada binatang yang disembelih di patung berhala, ini pun tidak boleh dimakan, ataupun disembelih dekat dengan berhala. Ini pun haram juga untuk kita makan. Dan mengundi nasib dengan anak panah. Kita juga diharamkan dari cari untung nasib dengan benda. Untuk cari-cari untung nasib ni pun haram juga untuk kita ni. Jadi haram juga untuk kita makan daging tu tersebut. Zalikum fisq, itu adalah kefasikan. Ini adalah jenis fasik sampai keluar agama, sampai kufur, kerana ia termasuk dalam syirik amali. Ramai yang buat sebab jahil. Inilah bahayanya kalau jahil, kerana boleh masuk neraka. Sebab pakai ambil je amalan yang salah. Syaitan akan membisikkan amalan-amalan yang salah kepada mereka dan mereka tak tolak kerana mereka jadi ilmu Al-Quran dan hadis. Maka mereka terima semua yang diberitahu kepada mereka. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Apabila turun surah-surah ini, akhir ini termasuk surah Al-Ma'idah, maka telah putus asa orang-orang kafir, kerana kalau kita berpegang dengan Quran, mereka tidak akan boleh dikalahkan kita. Tak boleh kalahkan kita. Mereka tidak dapat untuk musnahkan Islam. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Fala takhshawhum wakhshawun, maka tidak perlu bimbanglah dengan mereka dan apa yang mereka rancang untuk lakukan kepada kita. Tapi jangan risau. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu. Allah telah sempurnakan agama itu, maksudnya agama telah sempurna dari segi hukum. Segala hukum yang sepatutnya turun telah diturunkan. Bukanlah bermakna segala ayat Quran telah turun, kerana ayat akhir turun adalah dalam surah Al-Baqarah. Tapi segala ayat hukum untuk kita amalkan telah diturunkan dengan turunnya ayat ini, dan selepas ini tidak ada lagi ayat hukum yang akan diturunkan. 80 hari selepas ayat ini diturunkan, Nabi Muhammad pun wafat. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kuucapkan kepadamu nikmatku. Maksudnya kita tidak perlu nikmat dari sesiapa lagi, sebab Allah dah berikan Quran kepada kita. Wa raditu lakum Islam Madinah, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Hanya Islam sahaja yang diiktiraf untuk kita amalkan sebagai agama kita. Faman yutra fi makhmasatin ghairu mutajanifil its, maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa.
Okey, Allah mengajar dan suruh kita makan makanan yang halal kerana ada kesan baik apabila kita makan makanan halal. Dan ada kesan buruk kalau kita makan makanan yang haram. Bukannya Allah hendak kita menyusahkan kita dengan mengurangkan jenis makanan untuk kita. Tapi kalau kita dah terlampau tak ada makanan sangat, hanya makanan yang haram tu je ada, barulah kita boleh makan. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam keadaan seperti kita di atas tadi, ayat di atas tadi, maka tidaklah berdosa kalau kita makan. Malah kita kena makan kerana kita kena nak jaga nyawa kita juga. Allah akan ampunkan dosa kita yang terpaksa makan kerana Allah Maha Pengampun dan Allah sayangkan kita. Dan Allah mahu kita teruskan hidup kita walaupun terpaksa makan makanan yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Itu sahaja daripada saya tentang Al-Quran. Jadi saya serahkan kepada saudara Aslam. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Zafri, penjelasan yang cukup panjang dan jelas saya kira untuk kita faham berkenaan penggunaan dari perspektif Al-Quran. Baiklah, sekarang kita terus kepada saudara awal. Kita nak lihat bagaimana pula fiqh penggunaan menurut perspektif sunnah. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Awalul Zabir Arifin daripada Kelas HN. Okey, kali ini saya akan menerangkan tentang Al-Sunnah. Okey, Al-Sunnah ni lebih kurang atau sama dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang Al-Sunnah yang disuruh oleh Allah SWT melalui ayat Al-Quran melalui penggunaan halal dan haram adalah keperluan asasi, iaitu daruriyat. Okey, apa pula daruriyat itu? Okey, daruriyat adalah perbuatan, tingkah laku yang sah dan halal di sisi syarak. Okey, yang kedua adalah memenuhi keperluan dan hajat manusia. Okey, yang ketiga adalah mampu digunakan oleh manusia. Yang keempat, mampu mendatangkan manfaat dan kesejahteraan kepada manusia. Okey, di sini saya akan menerangkan mengenai daruriyat, iaitu keperluan asasi. Okey. Di sini Islam membenarkan manusia memenuhi kemahuannya selagi dilakukan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh syarak. Walau bagaimanapun, sebagai pengguna Muslim yang memenuhi tuntutan dirinya berdasarkan keutamaan. Okey, contoh dalil yang Nabi pesan kepada umatnya ialah, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan bagimu. Okey, ayat di atas menceritakan bahawa Allah SWT memerintahkan supaya umatnya menutup aurat dengan pakaian yang disediakan. Okey, menurut ekonomi Islam atau konvensional, keperluan utama atau asas manusia merangkumi makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesihatan. Okey, keperluan asas ini mempunyai urutan tahap kepentingannya. Okey, yang kedua, dalil yang kedua ialah diriwayatkan daripada Ummu Salamah bahawa pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis. Okey, gamis tu apa? Okey, gamis ni adalah jubah. Okey, hadis di atas menggambarkan bahawa Rasulullah SAW sendiri turut memenuhi keperluan asas sekadar kemampuan bagi kelangsungan hidupnya. Okey, itu sahaja yang dapat saya sampaikan untuk anda semua. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih kembali saudara awal berkenaan huraian dan pembentangan anda. Okey, tanpa melengahkan masa, saya terus menjemput saudara Arif, okey, untuk membentangkan berkenaan ijma'. Dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Azlam dari kelas PSU 5C. Okey. Berkaitan dengan fikir penggunaan ni. Jadi fikir penggunaan ni dia berasaskan realiti semasa dan setempat dan sesuai dengan teori hukum Islam yang mana tiap hukum yang dibina berasaskan ijtihad yang tiada nas qat'i yang boleh berubah dengan berlakunya perubahan dari segi waktu, tempat dan keadaan, niat dan tradisi, yakni uruf. Jadi para ulama usul fiqh yang menyatakan bahawa fiqh adalah memahami hukum
amali syarak berasaskan dalil-dalil yang terperinci, manakala ulama usul fiqh pula menjelaskan bahawa sebagai hukum-hukum syarak yang berbentuk praktikal, yakni amali, yang hukum kait dengan perbuatan mukallaf, yakni orang yang dikenakan beban hukum, sama ada hukum tersebut diketahui secara langsung daripada dalil syarak atau melalui ijtihad. Jadi penggunaan pula berkaitan dengan tiga komponen tadi yang telah disebutkan oleh Aslam tadi, berkaitan dengan pengguna, pengusaha dan barangan dari sudut perspektif Islam. Jadi penggunaan ni untuk memperkasakan lagi, wajar untuk ijtihad kontemporari digerakkan sama ada dalam bentuk insya'i maupun intiqai, jama'i dan atau fardi. Jadi ijtihad kontemporari dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuan berfikir untuk mencari solusi hukum terhadap pelbagai persoalan baru, kerana saban masa pasti akan berlaku sesuatu perkara yang baru dan akan timbul pula isu. Jadi setiap isu yang timbul perlu ada penyelesaian dan langkah yang terbaik. Jadi perlu untuk digerakkan supaya kekeliruan dan kekacauan yang berlaku dalam kalangan masyarakat maupun rakyat biasa perlu diselesaikan dengan kaedah yang paling terbaik. Dan menurut Al-Qardawi, terdapat dua bentuk ijtihad yang boleh diaplikasikan pada masa kini, iaitu yang pertamanya al-ijtihad al-intiqai dan yang kedua al-ijtihad al-insya'i. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Seterusnya, okey. Saya jemput saudara Farizal, okey, untuk membentangkan berkenaan al-qiyas menurut perspektif Islam. Dipersilakan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang al-qiyas. Okey, dari segi bahasa al-qiyas ini boleh membawa arti ukuran persamaan dan ukuran di antara satu tempat dengan tempat lain. Okey, dari segi istilahnya pula, qiyas dari sudut istilah membawa maksud menzahirkan persamaan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan suatu perkara yang ada nas tentang hukumnya, kerana kedua-dua ilah adalah merupakan pada hukumnya. Okey, dalam kata yang mudah pula, qiyas itu dia menyamakan suatu benda yang lain dengan benda lain yang dah memang ada. Contohnya, Allah mengharamkan meminum arak dan wajib dikenakan denda ke atas peminum arak itu. Para mujtahid telah mengetahui bahawa ilah pengharamannya adalah kerana ia memabukkan. Okey, maka dikiaskan pada setiap yang memabukkan, seperti contohnya dadah dan ganja adalah haram. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang rukun qiyas. Okey, rukun qiyas ada 4, iaitu pertama ialah asal, yang kedua hukum asal, yang ketiga cabang atau furu', yang keempat ialah ilah ataupun yang senang kata ialah sifat asal itu. Okey, yang pertama asal ialah satu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas dan masalah yang telah disahkan nas hukumnya yang akan dikiaskan ke atasnya. Asal juga ialah tempat keluar hukum dengan dalil dan qat'i. Contohnya, Arab telah ditetapkan hukumnya berdasarkan Al-Quran. So kat sini Arab ditetapkan hukumnya oleh Al-Quran adalah Arab. Yang kedua ialah hukum asal, ialah hukum yang terdapat nasnya pada perkara asal yang hendak ditetapkan atau dijelaskan dalam Al-Quran, hadis dan ijma'. Hukum asal ialah hukum syarak yang terbit melalui dalil yang hendak dikiaskan. Contohnya, macam mana kita tahu hukum Arab ialah haram. So itu hukum asal, hukum asal perkara Arab itu ialah Arab. Yang ketiga ialah cabang atau furu'. Cabang atau furu' ni ialah masalah yang tidak terdapat dalam Al-Quran, hadis atau ijma'. Contoh cabang atau furu' ni dia macam benda yang sama seperti dengan Arab. Arab yang macam Arab disebutkan dalam Al-Quran, macam masalah satu lagi dia macam perkara yang sama dengan Arab
hukum arak ialah haram dalam Quran. Sebab apa? Sebab dia memabukkan. Lepas tu kalau kita nak tahu hukum satu benda yang tak ada dalam Quran, kita kias dengan hukum yang ada dalam Quran dengan sebab mabuk yang saya ceritakan ni. Contohnya dadah. Dadah dia tiada dalam Quran. Tiada dalam Quran. Hukum dadah tiada dalam Quran. Tapi dia dengan arak ada persamaan dari segi mabuk. So hukum arak tu hukum haram dadah itu disambungkan ataupun dikiaskan dari hukum arak. Okey. Oleh itu, kias ini adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Kias digunakan jika mendapat permasalahan yang tidak ada nas yang menunjukkan penyelesaian tersebut secara langsung atau tidak langsung. Al-Qiyas ini diterima sebagai sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Tidak semua golongan yang dapat menerima Al-Qiyas dalam proses mengeluarkan hukum. Contohnya seperti golongan Nizamiyah, Zahiriyah dan segolongan puak Syiah yang menolak kemudahan Al-Qiyas dalam proses mengeluarkan hukum. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Baiklah, terima kasih saudara Farizal. Okey, jadi keempat-empat sahabat saya tadi telah membentangkan berkenaan dengan dalil yang disepakati berkenaan dengan fiqh kepenggunaan. Sekarang kita pergi kepada perspektif dalil yang tidak disepakati. Okey, dalam konteks fiqh kepenggunaan ini, okey, dipersilakan saudara Izan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dekat sini saya akan terangkan tentang istihsan. Okey. Sebelum tu saya dah beritahu nama kan? Saya Izan Zaid bin Muhammad daripada kelas IPSU 5J. Okey, istihsan Okey, istihsan dia datang pada perkataan Arab, bahasa Arab yang diambil daripada hasanah, iaitu baik. Dan dari segi bahasa, dia bermaksud menganggap sesuatu itu baik. Dan daripada segi istilah, okey, dari segi istilah telah dijelaskan dalam beberapa cara oleh ahli ulama. Antaranya daripada Bazdawi, dia menjelaskannya sebagai beralih daripada satu pernyataan kias kepada kias yang lebih kukuh daripadanya. Itu daripada Bazdawi. Yang kedua, Al-Halwani menjelaskannya sebagai beralih daripada satu kias pada dalil yang lebih kukuh, iaitu daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Dan seterusnya Ibnu Al-Arabi, iaitu seorang ulama mazhab Maliki, dia menjelaskan sebagai mengorbankan sebahagian pernyataan dalil dengan menggunakan pengecualian. Okey, dan seterusnya Al-Qarhi menjelaskan istihsan adalah apabila seorang membuat keputusan yang berbeza dalam sesuatu masalah berbanding masalah sama dan sebelum itu menggunakan keputusan yang telah dikeluarkan demi dalil atau sebab yang lebih kukuh daripada keputusan yang mendahuluinya. Dan cerita istihsan ni dia kita mikir macam tadi kan, dia kata tadi arak tu dadah tu tak ada dalam Al-Quran dan dikiaskan, betul. Tapi istihsan ni dia ambil dia nak kukuh lagi dan ambil daripada kias, ada yang lagi kukuh macam tu. Contoh dia lah macam ni. Ini contoh dia. Contoh lah, ni bukan pasal ambil penggunaan, saya bagi contoh istihsan nak mudah faham. Okey, hukum asal contoh. Okey, hukum kita bunuh diri adalah apa? Haram, betul. Ada juga dalil yang menyatakan dia haram. Sebab apa? Sebab ilah dia menghilangkan nyawa. Dan yang tak ada dalam Al-Quran, dia tak ada sebut yang okey, kita nak berenang merentausi lautan Pasifik ataupun mendaki gunung. Benda tu ilah dia sama dengan bunuh diri, betul. Dia boleh menghilangkan nyawa. Kalau kita berenang kat lautan Pasifik, dia boleh hilang nyawa. Dan dia tak ada dalil kan. So kalau kita berdasarkan ilah, hukum dia haram, betul. Tapi kenapa kita still boleh mendaki, boleh berenang? Sebab apa? Sebab ada dalil yang lagi kuat yang menyatakan bahawa berenang tu dibolehkan. Ada dalil yang lebih kuat. So kat situ
bila dah ada dalil lagi kuat, so dia jadi diharuslah hukum dia tak ni. Okey, so seterusnya kita pergi ke jenis istisan. Okey, istisan dia ada beberapa jenis. Antaranya adalah istisan berdasarkan nas, iaitu Al-Quran ataupun hadis. Dan yang kedua, istisan berdasarkan bersepakatan daripada alim ulama, iaitu ijma'. Dan seterusnya, istisan berdasarkan kebaikan, makruf. Seterusnya, istisan berdasarkan perihal terpaksa ataupun melibatkan perkara yang genting, iaitu yang melibatkan darurat. Dan seterusnya, dan seterusnya istisan berdasarkan faedah dan manfaat, iaitu maslahat. Dan seterusnya, dan akhir sekali istisan berdasarkan pengibaratan, iaitu qiyas kafi. Okey, berdasarkan jenis-jenis ni saya akan terangkan beberapa contoh dan ada beberapa contoh. Okey, contoh yang pertama saya akan ambil daripada istisan berdasarkan nas dan Al-Quran atau hadis. Okey, yang pertama, terdapat dalil nas Al-Quran atau hadis yang khusus memalingkan hukum daripada kaedah umum hukum Islam. Contohnya seperti jual beli as-salam. Senang kata yang kita tahu sekarang orang panggil jual beli online. Gitu, jual beli online. Okey, dalam jual beli online ni, jual beli as-salam ni, pembeli dia akan bayar dulu baru barang dapat, betul? Baru barang akan dapat pada masa akan datang. Sebab penjual tu tak ada barang kat tangan dia. Maksudnya kita beli online, dia baru post baru dia dapat, betul? So, mengikut kaedah umum hukum Islam, jual beli ni tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab penjual dia menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang Nabi bersabda, janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki. Dan hadis tersebut dia memberitahu bahawa jual beli as-salam tu tak boleh. Namun jual beli as-salam ni dikecualikan daripada hukum umum. Sebab apa? Sebab terdapat dalil yang lagi khusus keharusannya. Sabda Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendahulukan bayaran antara kamu, hendaklah dia melakukannya dengan sukatan yang diketahui, berat yang diketahui dan tempoh yang diketahui. So dekat sini jual beli online ni dia dibolehkan apabila dia kena bagi tahulah bila barang tu akan sampai, macam mana keadaan dia kena jelaskan barang tu, kualiti dia semua. So bila dia jelas baru jual beli tu kira hukum dia jadi harus lah. Kalau dia beli tu tanpa memberitahu, maksudnya kalau dia beli tanpa tahu bila barang akan dipost, macam mana kualiti keadaan semua, kalau kita tak tahu tapi kita beli, hukum dia tak boleh, haram. Okay, so lagi satu contoh saya akan bagi istisan dengan darurat, dalam keadaan darurat. Okey, yang pertama, penipuan dalam jual beli adalah haram. Ia berdasarkan hadis Nabi yang bermaksud barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat dusta dan tipu, tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibn Hibban. Hadis ini sahih sebagaimana kata Syekh Al-Albani dalam Asy-Syahihah. Okey. Namun dalam penipuan kecil dalam muamalat seperti butir pasir dalam beras adalah diharuskan. Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak elak benda tu, betul? Kalau macam jual beras, takkan kita nak asingkan pasir satu-satu. Kita sebenarnya orang nak beli beras sahaja, betul? Tapi bila ada pasir sikit-sikit tu, itu dibenarkan. Sebab dia dalam keadaan darurat. Sebab melainkan orang tu dah ambil pasir banyak-banyak, dia bubur, tu tak boleh, itu haram. Tapi kalau setakat dalam beras tu ada beberapa butir pasir, walaupun kita tak nak pasir tu, tapi benda tu tak boleh nak dielakkan. Dalam keadaan darurat. So, itulah. So, dia diharuskan lah. Okey, sebelum tu, ada sedikit keujahan tentang istisan ni. Sebahagian mazhab dia menerima istisan ni sebagai satu sumber hukum. Namun, istisan tidak disetujui oleh mazhab Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i pernah berkata, istisan ni adalah bernikmat-nikmat dan perkataan dengan hawa nafsu. Namun, dakwaan ini telah dijawab oleh para ulama yang lain. Sebab apabila kita nak guna istisan ni, kita kena ada dalil yang kuat dan kukuh. Bila kita ada dalil kuat dan kukuh, itu baru dinamakan istisan.
dia bukannya dengan menggunakan akal fikiran dan hawa nafsu. So kat sini istisam boleh digunakan jikalau dia ada dalil yang kuat dan kukuh, ataupun daripada nas, hadis, ijma' dan sebagainya. Okay, sekian. Itu sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Sama-sama. Saudara Izzat. Okey, baiklah. Sekarang giliran saya pula. Okey, dalam giliran saya pula untuk membentangkan berkenaan fiqh penggunaan dari perspektif dalil yang tidak disepakati. Okey, jadi saya memilih untuk membentangkan berkenaan dengan sabda zara'i. Okey, sabda zara'i ini apa dia? Dari segi bahasa, sad bermaksud menutup. Okey, dan al-zara'iyah, zari'ah bermaksud zari'ah itu kata jamak bagi al-zara', okey, iaitu jalan. So senang kata menutup jalan haram, okey, menutup jalan yang haram ataupun menutup pintu-pintu yang halus, okey, yang membawa kepada haram. Okey, contohnya seperti memandu kenderaan melebihi had laju, kan? Okey, so kat sini menggunakan jalan raya adalah satu keharusan, okey, hukumnya harus. Tapi apabila kita menggunakan apabila kita memandu, okey, menggunakan jalan raya, menggunakan kenderaan, kan, di atas jalan raya dengan melebihi had laju, maka sehingga memudaratkan diri kita dan bahkan memudaratkan orang lain, kat situ dah jatuh hukumnya haram. Kerana apa? Ia seolah-olah apabila seolah kita membuka pintu kerosakan, membuka pintu kemudaratan, okey, bukan sahaja melibatkan diri kita, bahkan melibatkan orang lain. Jadi pada asalnya membawa kenderaan itu akan menggunakan jalan raya, okey, menggunakan jalan raya itu hukumnya harus. Tapi apabila kita menggunakan jalan raya itu dengan memandu, okey, memandu melebihi had laju, maka terus jatuh haram. Jadi itu selari, okay, selari dengan dengan prinsip dalam sabda zara'i yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Arabi, iaitu hendaklah menutup jalan ke pintu haram yang dinyatakan syarak. Maksudnya sini perlu memandu dengan hikmah, perlu memandu dengan penuh berhati-hati, berjaga-jaga. Okey, supaya apa? Supaya kita tidak memudaratkan orang lain, kan? Okey. Itu saja berkenaan dengan sabda zara'i daripada saya ke dalam fiqh penggunaan ini. Jadi alhamdulillah saya bersama sahabat-sahabat saya sudah membentangkan berkenaan dengan fiqh kepenggunaan. Jadi semoga sedikit sebanyak membantu, okey, sahabat-sahabat untuk lebih faham, kan, berkenaan dengan fiqh kepenggunaan. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.